Kan? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر وبالخير يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi Jumaat yang barakah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan tazkirah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat semua kaum muslimin muslimat dalam dunia ini yang telah meninggal ataupun belum. Dan juga tidak lupa kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada arwah ayah saya, Haji Azmi bin Ma'zin, yang telah meninggal pada 8 Ogos baru-baru ini disebabkan COVID-19. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, insya-Allah tak lama lagi kita akan masuki pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan di mana bulan kemuliaan, di mana bulan keampunan. Ya, hari ini bersamaan 23 Rejab 1443 Hijrah. Ya, hari Jumaat yang barakah. Ya, mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan kebahagiaan, Allah limpahkan rahmat kepada kita sentiasa, insya-Allah. Ya, tuan-puan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ya, 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ma maknaha? Maksudnya apa, tuan-puan? Maksudnya di sini, dan tidaklah kami utuskan kepadamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya nak highlightkan dekat sini adalah rahmatan lil alamin. Kenapa saya nak highlightkan rahmatan lil alamin? Kerana rahmatan lil alamin ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Allah tidak berikan kepada kita manusia biasa. Ya, itu yang digelaran yang Allah berikan kepada Rasulullah, rahmatan lil alamin. Tuan-puan, berbalik pada tajuk kita pada hari ini, iaitu dari wanita untuk wanita. InsyaAllah kita akan pergi lebih jauh lagi. InsyaAllah kita akan pergi lebih banyak lagi lepas ini, insyaAllah. Ya, tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, ad-dunya mata wa khairul mata ad-dunya al-mar'atus salihah. Ma maknaha? Apa dekat sini yang dimaksudkan oleh Al-Amru dekat sini? Kata Amru, ya, tidak lupa hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, bagaimana yang dimaksudkan oleh hadis tersebut? Ya, hadis ini merupakan
hadis yang berkenaan yang menceritakan tentang perempuan, ya. Dan hadis ini juga bermaksud sebaik-baik wanita, ya. Sebaik-baik wanita dan dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita yang solehah. Ya, okay, kalau kita tengok dalam dunia ini banyak sangat perhiasan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, banyak sangat. Tapi ya, dalam hadis ini Nabi tegaskan bahawasanya dunia ini hanyalah perhiasan semata-mata. Ya, cantik di dunia semata-mata. Tetapi sebaik-baik perhiasan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah wanita yang solehah. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang solehah ini lebih baik daripada 1000 laki yang soleh. Ya, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat ya, 1000 laki yang soleh ini, ya, 1000 laki yang soleh, tapi lebih baik daripada itu adalah seorang wanita yang solehah. Ya, tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, ya, adalah Fatimah Az-Zahra. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada 4 orang wanita yang sangat istimewa, ya, ada 4 orang wanita yang sangat istimewa. Kenapa Allah ciptakan dan kenapa Allah jadikan ia sebagai contoh kepada kita, wahai wanita? Ya, saya nak sebutkan dan saya nak ceritakan kat sini ada 4 orang wanita solehah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Okey, apakah kisah tersebut? Ya, apakah cerita tersebut? Setiap orang ini ada kisah tersendiri. Setiap orang ini ada keistimewaannya tersendiri. Yang pertama sekali kita bagi kepada Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini Khadijah binti Khuwailid? Khadijah merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah ini juga seorang isteri yang sangat baik kepada suaminya. Khadijah ini juga seorang isteri yang taat kepada suaminya. Khadijah juga seorang isteri yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tajuk kita pada hari ini, dari wanita untuk wanita. Macam mana kita nak menjadi contoh, dan macam mana kita menjadi contoh kepada anak-anak, dan macam mana kita nak menjadikan 4 orang wanita solehah ini yang disebutkan dalam Al-Quran ini sebagai contoh pedoman yang baik untuk kita. Ya, selain itu, ya, Khadijah ini seorang yang jujur dalam perniagaan, tuan-puan. Ya, macam mana kita nak jadikan contoh Khadijah ini sebagai wanita yang baik, yang jujur dalam perniagaan. Ya, sebagai contoh bila kita berniaga di luar sana, tak kisah kita berniaga atau bekerja, ya, perlu terapkan jujur dalam perniagaan. Ya, kemudian tidak lupa Khadijah juga seorang yang setia kepada sang suami tercinta, ya. Walaupun Khadijah ini seorang yang kaya raya, tapi Khadijah sangat setia dan sangat cintakan suami tercinta. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita pergi pada nombor 2, iaitu Maryam alaihissalam. Ya, Maryam alaihissalam juga merupakan contoh tauladan yang baik yang boleh kita contohi. Ya, kerana Maryam ini Allah ciptakan dia untuk menjadi contoh kepada kita. Sebab apa Maryam menjadi contoh kepada kita? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah ciptakan surah Maryam. Allah ciptakan surah Maryam, yang surah ini, ya, sangat-sangat digalakkan kepada wanita yang hamil untuk membaca. Kenapa wanita yang hamil disarankan untuk baca surah Maryam? Kerana insya-Allah barang siapa yang mengamalkan surah Maryam ketika hamil, Allah akan permudahkan urusan untuk dia bersalin nanti, insya-Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surah Maryam ini. Ya, kalau kita baca surah Maryam ini, surah Maryam mempunyai 98 ayat. Dan surah Maryam ini banyak sangat contoh, ya, banyak sangat keistimewaan yang boleh kita dapat, yang boleh kita contohi. Ya, kemudian surah Maryam ini juga diturunkan di Mekah. Sebab itu surah Maryam ini dinamakan surah Makkiyah. Ya, tuan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
antara contoh ataupun tauladan yang boleh kita contohi, ya, yang boleh kita contohi oleh Maryam alaihissalam adalah seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maryam ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat sayangkan anaknya. Ya, sangat-sangat sayangkan anak dia. Nanti kita akan pergi lebih jauh lagi tuan-puan. Kemudian yang ketiga, Asiyah binti Muzahim. Siapa ini Asiyah tuan-puan? Asiyah ini merupakan isteri kepada Fir'aun. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-24, ya, ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala ana rabbukumul a'la." Ma maknaha? Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya dekat sini, okey, ada satu kisah, ya. Kisahnya panjang tapi saya ringkaskan. Dalam surah An-Nazi'at ini, suatu hari Fir'aun ni dia panggil para pengikut. Dia panggil para pengikutnya. Kemudian dia berkata, "Faqala ana rabbukumul a'la." Dia kata apa? Maksudnya apa? Dia kata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Okey, maksud Fir'aun dekat sini, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi" ni apa? Maksud dekat sini bukan maksudnya pengikutnya tu perlu menyembah Fir'aun. Tetapi Fir'aun ini dia minta para pengikutnya untuk apa? Untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Maksudnya dekat sini Fir'aun ini tugasnya adalah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Bukannya maksudnya Fir'aun ni minta apa? Para pengikutnya untuk menyembahnya. Okey. Kemudian apa kisah yang boleh kita contohi oleh Aisyah alaihissalam ni? Okey, Asiyah alaihissalam. Ya. Okey, Aisyah alaihissalam ini dia mempunyai kehidupan yang sangat mewah. Kehidupan yang kaya raya, yang sangat mewah. Apa yang dia nak, dia akan dapat. Tapi Allah uji dia dengan anak. Ya, Allah uji dia dengan anak. Sebab itu tuan-puan, kehidupan yang mewah di dunia tidak berikan kebahagiaan jika kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekaya mana pun kita di dunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak akan dan tidak pernah pun bahagia. Tidak akan dan tidak pernah pun bahagia apabila kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan. Kemudian yang kedua, Asiyah ini mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih daripada perintah suaminya, walaupun suami yang dicintai. Ya, walaupun suami yang dicintai. Okey, kerana cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta yang sangat mutlak. Cinta yang sangat mutlak, cinta yang paling utama. Ya. Disebab itu, Asiyah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada kita, wahai wanita, untuk kita contohi. Macam mana kita nak contohi Asiyah? Cintakan suami kita, setiakan pada suami kita walaupun suami kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan lagi, ya, wanita yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran iaitu adalah Fatimah Az-Zahra. Siapa ini Fatimah Az-Zahra, tuan-puan? Fatimah Az-Zahra merupakan anak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelaran Az-Zahra ini kepada Fatimah? Ya, okey. Az-Zahra ini maksudnya apa? Az-Zahra ini bermaksud bunga putih yang cantik, ya, yang cantik, bintang yang berseri. Sebab itu bila kita ada anak kan, kalau kita ada anak disarankan untuk kita memberikan makna yang baik, gelaran yang baik. Kerana anak itu akan mengikuti perwatakannya dan akan mengikuti nama-nama yang diberikan oleh ibu ayah tersebut. Okay, sebagaimana satu riwayat mengatakan bahawa Fatimah merupakan pemimpin ataupun ketua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menjadi seperti Fatimah alaihissalam? Bagaimana kita nak mencontohi sifat Fatimah alaihissalam? Walaupun kita tak mampu menjadi ketua seperti Fatimah alaihissalam, tetapi sekurang-kurangnya kita mampu menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi bagaimana kita nak menjadi seperti Fatimah alaihissalam.
Antara sifat-sifat Fatimah yang sangat saya suka, yang paling saya suka, yang saya dah highlightkan dekat sini, yang saya akan kongsikan bersama dengan tuan-puan pada hari ini adalah yang pertama, Fatimah ini seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan takwa, tuan-puan? Takwa ini bermaksud daripada konsep maqasid syar'iyyah. Takwa ini bermaksud apa? Takwa ini bermaksud berjalan, berjalan di suatu tempat yang banyak duri. Berjalan di suatu tempat yang banyak duri yang tajam. Pasti kita akan berjalan dengan berhati-hati. Adakah bila kita ada satu jalan je yang tak boleh lalu jalan lain, dekat situ je jalan untuk kita lalu, jalan yang berduri, adakah kita akan berjalan seperti biasa? Tidak. Kita akan jalan berhati-hati supaya kaki kita tidak terpijak oleh duri tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh takwa dalam konsep maqasid syar'iyyah. Yakni Fatimah ini, Fatimah alaihissalam seorang yang berhati-hati dalam setiap ibadat. Fatimah ini seorang yang berhati-hati dalam setiap apa yang dia lakukan. Kita boleh contohi, tuan-puan, wanita di luar sana, kita boleh contohi sifat Fatimah seorang yang berhati-hati dalam ibadah. Kemudian, tuan-puan, sifat yang kedua adalah seorang yang suka bersederhana dalam setiap perkara. Ataupun Fatimah ini seorang yang reda dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak menjadi seperti Fatimah alaihissalam? Sebab itu ada satu patah bahasa Melayu mengatakan bahawa bagaimana acuan begitu lakunya. Kita lihat kepada ibu bapa Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Macam mana anak kita mengikut bagaimana ibu bapanya. Kalau kita nak anak kita macam mana, kitalah yang menentukan bagaimana perilaku dan wataknya anak kita bila besar nanti, daripada kecil sehingga dewasa. Ada satu kisah yang saya nak ceritakan kepada tuan-puan, di mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan suami kepada Fatimah. Di mana suatu hari Ali melihat Fatimah membuat roti. Tetapi Fatimah buat roti bukan daripada tepung. Kalau kita buat roti daripada tepung, kita beli dekat kedai tepung, kemudian balik kita buat roti. Paling senang zaman sekarang ada bread maker. Kita masukkan tepung, masukkan pelantar, masukkan sekian, jadi roti. Tapi zaman dahulu, zaman Fatimah alaihissalam, tak ada bread maker macam kita. Zaman Fatimah alaihissalam, buat tepung daripada gandum. Maksudnya buat gandum dulu, kemudian baru buat roti dan sebagainya. Sangat renyah. Orang kata sangat susah. Sangat susah, letih. Satu hari Ali dia melihat aktiviti isterinya dekat rumah. Daripada gandum kemudian buat roti, dia tengok isterinya berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh, letih. Tapi disebabkan Ali ini sayang dan kasihkan kepada Fatimah alaihissalam, lalu Ali datang kepada Fatimah. Ali datang dan katakan kepada Fatimah, Wahai Fatimah, aku kesian tengok kau. Mintalah kepada ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu untuk dirimu. Lalu Fatimah ni, sifat Fatimah yang seorang pemalu ni, Fatimah seorang yang sangat pemalu. Lalu satu hari Fatimah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Fatimah tak jelaskan niat tersebut. Fatimah tak jelaskan niat tersebut. Tapi Rasulullah SAW ini seorang yang maksum, tuan-puan. Walaupun anak tidak jelaskan isi hati tersebut, tetapi Rasulullah faham, Rasulullah tahu apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Rasulullah tahu.
Lalu Rasulullah kongsikan apa tuan-puan? Lalu Rasulullah SAW kongsikan kepada Fatimah alaihissalam satu zikir di mana barang siapa yang mengamalkan zikir tersebut, maka hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan segala urusan dia seharian. Bila mana kita dalam suatu bila mana kita dalam suatu satu keadaan yang sangat tegang, ya, bila kita dalam keadaan marah, bila dalam keadaan kesedihan, dalam kesempitan, Nabi ajarkan kepada kita tuan-puan satu zikir, ya. Saya nak kongsi dengan tuan-puan. Tulis zikir ini. Zikir ini yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi ajarkan zikir ini kepada Fatimah alaihissalam. Lalu Fatimah mengamalkan zikir ini tuan-puan. Tak perlukan bantu rumah pun. Tetapi segala pekerjaan harian semua Allah mudahkan. Allahu Akbar. Zikir yang sangat hebat, zikir yang sangat besar yang Nabi kongsikan kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalkan zikir ini setiap hari 33 kali. InsyaAllah segala urusan kita Allah akan permudahkan. Kemudian tuan-puan, kita pergi lagi kepada poin yang nombor 2. Ya. Poin yang nombor 2 tentang Fatimah alaihissalam. Yakni Fatimah seorang yang pemalu, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari tuan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi bagi teka-teki kepada para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata, dan Nabi tanya, adakah kamu tahu teka-teki tersebut? Siapakah wanita yang paling baik? Dan siapa sebaik-baik wanita? Okey. Lalu para sahabat pada waktu itu tuan-puan tak tahu jawapannya. Ada yang jawab Khadijah lah, ada yang jawab wanita yang ada yang jawab wanita yang tutup aurat, ada yang jawab wanita yang menjaga pandangan dan sebagainya. Tapi jawapan yang paling betul, jawapan yang paling tepat adalah sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat kepadanya. Itu adalah sebaik-baik wanita. Ya. Betul, apabila kita menutup aurat, ya, kita adalah wanita yang baik. Tetapi sebaik-baik wanita, Nabi highlightkan dekat sini adalah wanita yang tidak dilihat oleh lelaki dan wanita yang tidak melihat lelaki. Itu adalah sebaik-baik wanita. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana satu riwayat menjelaskan kepada kita, bersederhana dalam setiap perkara. Ya, bersederhana dalam setiap perkara. Fatimah seorang yang bersederhana dalam setiap perkara tuan-puan. Ya, dari segi pakaian, Fatimah seorang yang bersederhana. Tak pakai lilap-lilap, ya, tidak pakai yang menarik perhatian orang lain, tidak. Ya, kita boleh contohi sifat Fatimah alaihissalam, ya, sebagai seorang wanita. Kemudian ada satu riwayat mengatakan bahawa Fatimah ini suka menimba ilmu, menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya nak kongsikan pepatah bahasa Arab mengatakan bahawa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Okey, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang bermaksud apa? Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Ya, dekat sini disarankan kepada kita, wahai wanita di luar sana, ya, tajuk pun dari wanita untuk wanita. Timbalah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Ya, timbalah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Kita ni, selagi kita hidup, setiap hari kita akan belajar ilmu yang baru. Setiap kali kita hidup, setiap hari kita hidup, kita akan belajar sesuatu yang baru. Ya. Kemudian tuan-puan, kita teruskan lagi kepada poin kita seterusnya, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebagaimana Fatimah alaihissalam, ya, Fatimah alaihissalam seorang yang berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika masih hidup, Rasulullah sangat
sangat baik kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh contohi sifat Fatimah alaihissalam, tuan-puan, apabila kita masih ada lagi ibu ataupun bapa, maka santunilah mereka, maka layanilah mereka sebaik-baik layanan. Tuan-puan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda saya telah meninggal dunia pada bulan 8 baru-baru ni disebabkan COVID. Jadi bagaimana apabila seseorang telah meninggal ibu atau bapanya, bagaimana cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita apabila mereka telah meninggal dunia? Antaranya, tuan-puan, perbanyakkan doa kepada kedua ibu bapa kita dengan doa Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah ibu bapaku, rahmatilah aku dan ibu bapaku sebagaimana mereka rahmati aku waktu aku kecil lagi. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu, apakah lagi amalan yang boleh kita lakukan apabila mak ayah kita dah meninggal? Apakah yang boleh kita lakukan dan apakah yang boleh kita teruskan? Antaranya adalah bersedekah. Bersedekah untuk mereka. Bila kita bersedekah, niatkan pahala itu kepada ibu dan bapa kita. InsyaAllah, pahala tersebut akan sampai kepada mereka. Saya nak kongsikan satu kisah benar, di mana ayah saya, Haji Azmi bin Makzi, ada membuka sebuah pusat kebajikan dekat Kajang, dalam itu menempatkan 70 orang penghuni. Pusat kebajikan yang menjaga warga emas, tuan-puan. Kalau saya nak ceritakan, ceramah hari ni tak habis. Ceramah pagi ni tak pernah habis. Kisah ini saya nak petik satu kisah. Di mana ada seorang anak yang sudah berjaya. Dalam kerjaya. Di mana, tuan-puan, suatu hari ayahanda tersebut, suatu hari ada seorang pakcik, dia datang dekat pejabat, dia tanyakan kepada staf pejabat. Dia kata apa? Dia tanya, "Nak, pakcik rindu anak pakcik. Pakcik nak cakap dengan anak pakcik." Dia kata dia nak cakap dengan anak dia. Dia rindu anak dia. Dah lama tak jumpa anak dia. Lalu kita call anak dia. Anak dia seorang doktor, tuan-puan. Kita call anak dia, kita kata yang ayahnya sangat rindukan dia. Ayah dia nak jumpa dia. Lalu apa kata doktor tersebut, tuan-puan? Dia kata, doktor tu kata apa? "Aku busy. Aku tak sempat nak jumpa ayah aku." Allahu Akbar. Tuan-puan, sebenarnya itu adalah permintaan terakhir seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Allahu Akbar. Tuan-puan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak kongsikan ada satu pepatah Arab mengatakan bahawa al-ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak pernah berbuah. Maksudnya apa dekat situ? Walaupun kita ini seorang yang berkejaya, walaupun kita ini seorang yang berjaya dalam hidup kita, tapi bila kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka kita ibarat adanya pohon tapi tidak pernah berbuah. Itu ibaratnya. Lalu kisah tersebut yang saya ceritakan tadi, ayah itu meninggal tanpa melihat anaknya.
Ya. Lalu bila pakcik tu meninggal, kita call, kita kata dengan dia, ya, kita kata dengan dia, doktor, ayah doktor dah meninggal dunia dah. Mungkin tadi adalah permintaan terakhir dia. Allahu Akbar. Tuan-puan, mak ayah kita dah tak ada dah, nak minta maaf pun tak guna dah. Ya. Sebab itu tuan-puan, sehebat mana pun pekerjaan kita, sehebat mana pun kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa kita adalah yang utama. Ibu bapa kita adalah yang utama. Allahu Akbar. Tuan-puan yang saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengejar dunia semata-mata, maka akhirat tidak pernah dan tidak akan mengejarnya. Tetapi barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia dan akhirat akan mengejarnya. Dua-dua akan mengejarnya. Maksud tuan-tuan di sini Nabi kata apa? Bila kita dalam hidup kita ini, kita mengejar akhirat, ya, kita mengejar akhirat yang utama, maka dunia dan akhirat kita akan seiring. Tapi bila kita mengejar dunia semata-mata, maka akhirat tidak akan mengikuti kita. Maka akhirat tidak pernah mengikuti kita, tuan-puan. Sebab itu tuan-puan, sentiasa ingatkan dalam diri kita, sentiasa ingatkan dalam diri kita bahawasanya apa yang aku lakukan hari ini lillahi ta'ala. Apa yang aku lakukan pada hari ini lillahi ta'ala. Sebab itu tuan-puan, apa yang kita lakukan pada setiap hari, pekerjaan apa yang kita lakukan, niatkan dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, aku lakukan sesuatu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana-Mu ya Allah. InsyaAllah setiap ibadah yang kita lakukan kerana Allah akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kisah tadi kita mengambil pengajaran, kita jadikan pengajaran, dan kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya jangan lakukan perkara tersebut. Ya. Saya kongsikan, ya. Saya kongsikan dekat sini, ada yang tanya dekat mana pusat kebajikan tersebut. Okay, pusat kebajikan tersebut terletak di Kajang. Dekat je tuan-puan, dekat Kajang. Ya, senang-senang boleh datang dekat pusat kebajikan, ya. Sampai sekarang kami masih meneruskan lagi kata apa, pekerjaan tersebut. Maksudnya apa yang telah ayah saya lakukan, walaupun telah meninggal dunia, tapi kami adik-beradik masih meneruskan lagi menjaga pusat kebajikan tersebut. Jadi jika ada sesiapa yang ingin melawat ataupun orang kata apa, bawa anak-anak untuk ambil pengajaran daripada kisah-kisah mereka, silakan. Ya, silakan tuan-puan. Semoga bila kita dengar banyak kisah-kisah benar, sebab ini bukan kisah TV3 pukul 7 petang-petang tu, bukan. Ini kisah benar daripada mulut mereka sendiri. InsyaAllah bila kita dengar daripada mulut mereka sendiri, tuan-puan, InsyaAllah akan masuk dalam hati kita, akan terapkan dalam hati anak-anak kita supaya mereka tak lakukan perkara tersebut kepada kita suatu hari nanti, InsyaAllah. Semoga tazkirah yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pengajaran dan menjadi pedoman kepada kita semua. Semoga tuan-puan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa saya nak selitkan dekat sini, tuan-puan, ya, dekat bawah ni ada nombor akaun, ya, ada nombor akaun surau, ya, ada nombor akaun surau, ya, ada nombor akaun surau. Kalau barang siapa yang nak menderma pada hari Jumaat yang mulia, boleh didermakan kepada nombor akaun tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan lagi rezeki tuan-puan, ya, kerana duit yang didermakan ini adalah untuk pembinaan surau dan masjid, dan juga duit-duit ini adalah digunakan untuk meneruskan lagi tazkirah, ceramah mingguan kita. Ya, insya-Allah tuan-puan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri.
Ya, saya akhiri dengan satu pantun ya yang saya buat. Bangun pagi, jangan lambat, nanti rezeki kena rembat. Jangan pula lupa selawat, agar berkat dunia akhirat insya-Allah. Ya, jadi tadi kita dah mulakan majlis dengan Ummu Kitab Al-Fatihah, maka marilah sama-sama kita akhiri majlis kita dengan suratul As dan tasbih kifarah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.